Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sambung semula tazkirah kita pada hari ini. Insya-Allah taala kita akan melihat kepada surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang mula daripada ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Pada ayat yang ke-59 ni adalah sambungan daripada ayat sebelumnya. Kalau kita lihat dari awal surah Maryam ni, daripada ayat pertama hingga ke ayat yang ke-58, dia menceritakan tentang kisah-kisah Nabi, bermula dengan Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa dan seterusnya, Nabi Ibrahim. Seterusnya adalah kisah Nabi-Nabi. Dan akhir sekali penutup, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-58, Allah terangkan tentang sifat Nabi-Nabi itu. Mereka itu adalah sebahagian dari Nabi-Nabi yang telah dikurniakan nikmat Allah ke atas mereka dari keturunan Nabi Adam dan juga keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Israel, dan mereka adalah orang yang kami beri hidayah kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud dan menangis. Ini kisah Nabi-Nabi. Dan kemudian baru masuk kepada ayat yang kita nak tazkirah pada hari ini, itu fa khalafa min ba'dihim. Kemudian mereka itu digantikan. Itu para anbiya ni, para nabi digantikan oleh keturunan. Min ba'di khalfun, keturunan. Dan ulama kata keturunan ni adalah keturunan yang jahat, keturunan yang buruk. Jadi digantikan oleh keturunan ni. Siapakah keturunan ini? Mereka adalah keturunan yang buruk. Allah sifatkan mereka adaa'us salah. Mereka mencuaikan, mereka melalaikan solat. Mereka meringan-ringankan solat. Itu sifat keturunan ini. Ada yang kata keturunan ni adalah orang yang selepas daripada Bani Israel. Ada dalam Imam Qutubi. Ada yang juga yang berpendapat sebagaimana Imam Tabari katakan, mereka ni adalah umat hadil ummah, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang datang pada akhir zaman. Ini di antara sifat mereka ada adaa'us salah, mereka mencuaikan salat. Dan ulama bincangkan bagaimana apa yang dimaksud dengan adaa'us salah, mereka mencuaikan solat. Kata Imam Tabari, pendapat pertama adalah mereka tidak melakukan solat tepat pada waktunya. Itu mereka mencuaikan, mereka tidak menjaga waktu solat mereka. Ini takhirus solat. Mereka suka untuk melambat-lambatkan solat, melewatkan solat. Mereka tidak solat tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga pendapat yang dimaksudkan dengan mereka mencuaikan solat adalah mereka terus meninggalkan solat. Satu, mereka mencuaikan dari sudut waktu dia, dan satu cakap langsung tak solat. Jadi ulama kata, kalaulah solat ini kita kata rukun Islam, kemudian dia adalah tiang agama, kemudian dia adalah sebaik-baik amalan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang terbaik sekali, yang paling Allah cintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal sekali, apakah amalan yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab as-salah. As-salah ala awqatiha. Dalam ayat lain, solat mula-mula Rasulullah cakap solat 3 kali
solat. Kemudian dalam hadis yang lain adalah solat tepat pada waktunya. Jadi kata ulama, kalau solat ni perkara yang paling tinggi sekali, paling agung sekali, paling mulia sekali dalam agama ni, mereka mencuaikan, apalagi dengan perintah-perintah yang lain, apalagi dengan kewajipan yang lain. Ini kita sedih ni. Kalau solat merupakan yang paling pokok sekali, paling penting sekali dalam kehidupan agama ini, solat. Kalau solat dicuaikan, apa lagi dengan perkara-perkara yang lain. Jadi tak ada agama macam gitu lah. Lepas seorang itu daripada agama je. Itu yang pertama. Dan sebab mereka mencuaikan solat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wattaba'u syahawat. Kata Imam Sa'di, ini sebab dia kerana mereka mengikut keinginan mereka. Syahwat tu keinginan mereka. Mereka lebih mengutamakan keinginan mereka daripada mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh pada pagi ini, kita tengok solat subuh. Kalau seorang itu dia tak solat subuh, tak bangkit untuk solat subuh, berarti dia telah mengikut hawa nafsu dia. Nafsu keinginan untuk tidur. Seolah-olah tak ada lagi waktu untuk dia tidur. Pada waktu itu saja dia tidur. Boleh saja dia tidur bila-bila saja. Atau dia dah banyak tidur, lama sangat dia dah tidur, daripada pukul 10, daripada pukul 12 dia dah tidur. Tapi kerana dia ikut hawa nafsu dia, dia turut hawa nafsu dia, keinginan dia, syahwat tidur sampai dia mencuaikan solat atau meninggalkan solat, atau lambat solat tidak tepat pada waktunya. Biasanya orang yang ikut syahwat tidur ni, keinginan dia untuk tidur, dia akan dia akan melambatkan solat subuh. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka ni, Allah beritahu balasan bagi mereka ni. Apa balasan bagi orang yang cuaikan solat dan bagi orang yang mengikuti hawa nafsu mereka ni? Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak nanti mereka akan menghadapi ghayya. Ada dua tiga tafsiran terhadap ghayya. Ghayya ni ada tafsiran pertama, ada ghayya ni adalah kesesatan, keburukan, syarran atau dalalan atau syarran, kesesatan, keburukan. Dan ada yang dekat ghayya ni ada satu wadi di dalam neraka, daripada wadi-wadi. Neraka ni, ghayya ni adalah salah satu wadi ataupun satu telaga daripada telaga-telaga neraka. Jadi ini balasan bagi orang yang cuaikan solat dia dan ikut keinginan dia, nafsu syahwat dia. Mereka akan menghadapi kesesatan, hidup mereka dalam kesesatan. Jadi kita lihat orang yang tak solat ni, sebenarnya dia orang sesat. Kita masyarakat kita tidak melihat bahawa orang yang tak solat ni sesat. Sebenarnya dia lah. Kita nak cakap tentang ajaran sesat, sana sini ajaran sesat. Kadang orang sebelah kita, jiran kita, dia mengamalkan kesesatan, iaitu dia tak solat. Bila tak solat ni orang sesat. Ini orang sesat, dia Allah sendiri yang kata mereka akan menemui kesesatan dalam hidup mereka. Kerana mereka cuaikan solat, tak solat tepat pada waktu je. Kita cakap cuaikan solat, dia solat lambat. Lewatkan solat. Dan ini satu musibah. Dan lagi teruk lagi bagi orang yang ada waktu. Dia di rumah, dia bukan di tempat kerja ke, atau di tengah jalan ke, atau dalam perjalanan, atau dalam kesibukan, tak ada. Dia di rumah dan berkumandang azan, Allahu Akbar, sambung dengan TV-nya lah, atau dengan handphone dia, atau dengan laptop dia, atau apa sajalah, dengan basuh tandas dia ke, basuh pinggan mangkuk saja dia, walaupun dah masuk waktu, dan dia tak ada buat apa-apa yang kita katakan yang darurat lah. Tak ada benda apa. Dia di rumah depan TV,
nantilah. Jadi zuhur masuk pukul 1 satu suku, kita kata satu suku, nantilah pukul 2 pukul 3 baru dia solat. Ataupun di akhir-akhir, alamak aku belum solat zuhur lagi lah, baru nak solat. Inilah, dan dia menjadi habit, menjadi tabiat dia untuk takhirkan solat. Dan sebenarnya kalau perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai adalah solat tepat pada waktunya. Jadi ini golongan mereka ni yang mencuai-cuaikan solat, melambat-lambatkan solat serta ikut hawa nafsu, kerana keinginan nafsu dia lebih kepada nafsu dia, lebih kepada TV dia. Dia lagi utamakan TV dia daripada solat. Lebih utamakan kadang handphone dia dengan berbagai media sosial, tengok walaupun dah waktu solat masih lagi browse sana sini sehingga lepas sehingga jauh dah waktu solat, dah 1 jam lebih dah habis, barulah dia nak solat. Jadi ini sifat ni sepatutnya dah tak ada lagi bagi orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata illa, kecuali pengecualian. Jadi mereka ni semua keturunan ni semua, mereka akan masuk ke dalam neraka. Satu, mereka akan menemui kesesatan, dan dengan kesesatan itu mereka akan dicampakkan ke dalam satu wadi yang nama dia Ghayya ni. Dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam ini. Semua mereka akan dicampakkan ke dalam neraka kerana mencuaikan solat dan dan mengikut hawa nafsu. Illa, kecuali siapa tuan-tuan? Illa man taba wa amana, kecuali mereka yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat dan dia beramal salihah, dan dia beramal soleh. Dan kita mohon kepada Allah, moga-moga kita supaya Allah masukkan ke dia dalam golongan ini. Dulu bukan mungkin lagi, dulu memang kita ni tinggalkan solat, bukan cakap tinggal, cuaikan solat, tak solat tepat pada waktu, atau tinggalkan, atau kadang dengan kelalaian kita himpunkan, qadakan solat, bukan lambatkan solat saja. Kadang dia qadakan solat zuhur dia, solat asar dia, solat maghrib, semua dia bawa ke solat isyak, qada semua solat dia. Jadi ini adalah kesesatan. Tak melakukan solat tepat pada waktunya, satu kesesatan. Dan alhamdulillah jika Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hidayah, petunjuk dia, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertaubat daripada amalan kita yang buruk yang dulu ni. Allah janjikan illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat wa amanah, dan dia percaya, dia percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada balasan, percaya kepada syurga, neraka, dan kepercayaan dia. Wa amilas salihat, lalu dia beramal soleh. Beramal soleh, dia mula melakukan kewajipan dia, dia melakukan perkara yang difardukan kepada dia, dan dia mula untuk meninggalkan perkara yang haram, perkara yang yang merosakkan keimanan dia itu. Wa amilas salihan, itu amal soleh, itu mentaati Allah dan tidak menderakai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya wa amilas salihan ni, kata ulama ni, adalah melakukan perkara yang Allah fardukan. Melakukan perkara yang Allah fardukan. Kita lihat apa yang Allah fardukan. Sebenarnya apa yang Allah wajibkan ke atas kita dalam hidup kita ni, seharian kita. Apa yang Allah fardukan, wajib. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Apa dia tuan-tuan? Sekarang ni lah, kalau hari ni, kita cakap hari ni, apa yang Allah fardukan? Zakat tak difardukan sekarang ni, pada hari ini. Puasa tak difardukan, haji tak difardukan, umrah tak difardukan. Apa yang difardukan kita? Satu saja, solat aja yang difardukan. Itu amalan soleh. Amal soleh sebenarnya adalah menjaga solat saja. Solat saja yang difardukan setiap hari ni. Besok pun sama juga. Apa yang Allah fardukan daripada syariat,
daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Kalau kita list down, rupanya satu saja, solat saja. Allahu Akbar. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk kita menjaga solat kita. Jadi Allah cakap, kecuali mereka yang bertaubat daripada meninggalkan solat, atau bertaubat daripada mencuaikan solat, melalaikan solat, meringan-ringankan solat, dia beriman dan dia mula beramal soleh, mula mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, fa ulaika yadkhuluna jannah. Mereka itulah yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yuzlamuna syai'an, dan mereka tidak dikurangkan, tidak dizalimi. Maksudnya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka ni tidak akan dikurangkan sedikit pun, bahkan Allah akan ganda dengan gandaan yang banyak sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bagi mereka yang bertaubat. Jadi mesti mereka yang bertaubat. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita minat tawabin, daripada orang yang bertaubat kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan dia adalah dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kurang daripada 100 kali sehari. Jadi kita lakukanlah amalan taubat kita. Kalau ada amalan, sebagai contohlah, selepas solat duha kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunlah dosaku, terimalah taubatku, kerana Engkaulah, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat dan yang maha mengasihani. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita baca sampai 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya. Ini adalah sunnah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan baca 100 kali. Ada riwayat kata selepas solat duha dan di malam hari. Bila masa kita bertaubat, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah terima taubat kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sekian banyak dosa, kita akan dosa yang banyak sekali yang kita lakukan. Moga-moga Allah terima taubat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang yang tiada dosa. Moga-moga Allah bersihkan diri kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menerima taubat kita. Jadi bila orang yang diterima taubat dia dengan dan dia terus beramal soleh, dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang buruk yang dulu pernah dia lakukan, Allah janji kepada dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan jannati adnin lati wa'ada rahmanu ibadahu bil ghaib, iaitu syurga Aden. Syurga Aden, syurga yang tempat tinggal yang kekal, yang dia akan menetap di dalamnya. Syurga bernama Jannati Aden, syurga Aden. Aden kalau dalam bahasa Inggeris, Aden, syurga Aden, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Allati wa'ada rahman, yang Allah janjikan ibadahu, kepada hamba dia. Ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bil ghaib, yang mana bil ghaib tafsiran dia ada banyak tafsiran. Satu tafsiran bil ghaib ni adalah yang dia tak nampak. Yang ghaib ini yang hamba tu tak nampak, bil ghaib. Jadi inilah sifat hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah ni dia percaya akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji walaupun dia tak nampak syurga, tak lihat pun syurga, dia hanya dengar saja. Di sana tu, di akhirat tu ada syurga yang Allah janjikan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh. Itu saja dia percaya. Jadi hidup seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hidup seorang hamba ni, dia percaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dia. Itu saja, setakat itu, walaupun dia tak nampak. Bil ghaib ni, walaupun dia tak nampak syurga tu, dia percaya saja. Dan inilah nanti di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala adakan akhirat. Allah wujudkan akhirat untuk Allah tunaikan janji dia. Allahu Akbar. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan janji, untuk Allah tunjukkan kepada kita bahawa dia menunaikan janji dia kepada kita. Moga-moga kita termasuk orang yang mendapat syurga ada ni yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janjikan kepada, dan hidup kita ni
hidup seorang Muslim atau seorang hamba ni, dia hanya mengejar janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pemikiran dia ni hanya menuruti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Itu iman. Itu essence, intipati iman itu dia percaya saja. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, dia percaya. Dan dengan kepercayaan tu membuahkan atau menggerakkan dirinya untuk dia beramal soleh. Itu orang yang beriman, walaupun dia tak lihat. Bagaimana kalau dia lihat? Ini dia tak lihat saja, dia dijanjikan oleh Allah SWT. Dia percaya dengan janji Allah. Dia percaya yang Allah SWT tidak akan mungkiri janji dia. Allah tidak akan mungkiri. Di sini Allah cakap, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya janji Allah itu tetap akan berlaku, tetap akan datang. Allah SWT akan tunaikan janji dia. Jangan kita ragu-ragu. Dan besok kita lihat bagaimana syaitan. Syaitan nanti di dalam neraka ni dia akan memberi khutbah. Dia akan memberi khutbah di antara kandungan khutbahnya dia akan Allah telah beri kamu janji semua. Aku juga telah menjanjikan kepada kamu. Allah tepati janji dia, aku mungkiri janjiku. Jadi kalau kita tak ikut janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak kejar janji Allah, kalau kita tidak mengharapkan janji Allah, janji siapa lagi tuan-tuan? Janji siapa yang kita nak kejar? Kalau selain daripada janji Allah, adalah janji dunia. Dunia janji kepada kita macam-macam, tuan-tuan. Dunia janji kepada kita, dan dunia ni penipu. Dunia ni ghurur. Sikap dia adalah menipu, dia menipu. Dan syaitan pun al-gharur. Gharur lagi satu adalah penipu lagi. Ini semua conman kita juga. Dia akan con kita. Syaitan dengan dunia akan con kita. Daripada lalai kepada daripada kejar mengejar memenuhi janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dijanjikan oleh syaitan, oleh dunia. Dan ini yang akan palingkan kita daripada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita lebih turuti, kita ikut apa yang dijanjikan oleh dunia, oleh syaitan. Seorang itu kalau dia cuaikan solat itu kerana dunia. Hakikat dia, ini reality. Orang dia lambat solat kerana apa? Dunia. Jarang sangat, melainkan dia seorang doktor sedang buat operation, atau dia seorang seorang yang di dalam di dasar lautan sedang apa ni, menyelam ke. Mungkin mereka itu pengecualian. Tapi kebanyakan manusia itu kerana dunia, kerana syahwat. Sebab itu Allah cakap, dia lalaikan solat dia kerana syahwat saja. Kadang dia ada di rumah, seorang suri rumah tangga. Ni siapa yang suri rumah tangga atau yang dah pencen? Yang dah pencen tak bekerja, ada di rumah, atau mereka yang dah bersara, ada di rumah. Dah masuk waktu, azan dah berkemandangan, dah dengar azan. Kadang dia dengar azan, tempat handphone dia dengar, masih lagi cuai solat. Apa masalah dia? Apa masalah dia? Jadi kita tengok lemahnya seseorang, lemahnya seseorang itu kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berkata kepada diri dia, apakah perkara yang bila dah masuk waktu ni, apakah perkara yang Allah cintai? Dia akan berkata kepada diri dia, apakah perkara yang Allah, kalau hidup dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hidup dia untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk waktu saja, apakah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini dah diberitahu oleh Nabi kita. Apakah as-salatu ala awqatiha? Solat tepat pada waktunya, itu yang ahabul a'mal. Amalan yang paling Allah cintai adalah solat pada waktunya. Dan kalau hidup dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia akan cepat-cepat solat. Kerana itu daripada dia mop rumah ke, atau cuci, adakah cuci pinggan mangkuk ni lebih Allah cintai daripada solat? Ataupun dia lipat kain ke, lipat kain. Kalau kita ada maid lah, itu maid bibi ke, atau kita ada maid pembantu rumah kita beritahu dengan dia,
Apa yang aku suka sekali, yang paling tugas kau paling utama adalah jaga mak aku. Mungkin kita ambil maid ni untuk jaga mak kita. Kita cakap jaga mak aku. Lain semua secondary lah. Lain semua boleh kau tinggalkan. Tapi yang satu ni jangan tinggalkan, jaga mak aku. Satu hari kita balik rumah, kita tengok mak kita panggil dia, bibi panggil dia, dia basuh pinggan mangkuk aje. Basuh pinggan mangkuk, cuci pinggan atau sedang buat kerja lain, dia tak penuhi panggilan mak kita. Apa kita cakap? Kan dia tak faham bahasa ke? Aku gajikan kau, aku employ kau, aku gajikan kau untuk jaga mak aku. Kan aku dah cakap. Jadi Allah SWT melalui lisan nabinya dah beritahu kepada kita, perkara yang paling dicintai adalah solat tepat pada waktunya. Kita pula kalau nak cakap mudah, tak faham bahasa. Kita tak faham bahasa. Jadi tinggalkanlah tabiat kita yang lama, yang suka sangat lambatkan waktu solat. Ingat, dah masuk waktu solat dah, habis, stop semua aktiviti. Orang di kedai kena tutup kedai. Kita yang bukan bisnes, bukan dalam bisnes. Ini orang dalam bisnes. Ini bukan buat maksiat, bukan tengok TV, sedang rancak perniagaan. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah sifatkan mereka adalah lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan. Perniagaan dan jual beli ini tidak melalaikan mereka daripada mendirikan solat. Ila zikrillah, terus tinggalkan perniagaan mereka. Ini orang yang dalam perniagaan, orang yang dalam transaksi atau muamalat jual beli, mereka tinggalkan. Apa hal kita pula malam hari depan TV pula? Transaksi apa yang kita buat? Muamalat apa yang kita buat? Sibuk apa yang kita buat? Itu pun tak boleh tinggalkan. Tak boleh tinggalkan keseronokan dunia sekejap saja. Sedang tengok menonton TV ke, menonton berita ke, atau movie ke, atau apa sajalah yang kita takkan tak boleh berhenti untuk solat. Ini kerana syahwat, kerana mengikuti syahwat. Syahwat kita, bila kita nak lawan syahwat kita? Hidup ni adalah mujahadah, lawan kepada syahwat kita. Tak ada, kita take things easy je, tak apalah, nanti pun boleh solat, masih dalam waktu. Ini ajaran apa ni, masih dalam waktu. Bila ni, tak ada. Rasulullah SAW cakap, bila tiba waktu solat itu, kamu solat tepat pada waktunya. Jangan beri nafsu syahwat kita ni excuse. Manusia ni dia akan sesat ni bila dia bagi excuse kepada syahwat dia. Tak apalah. Jangan kompromi dengan syahwat kita, dengan nafsu kita ni, dengan keinginan kita. Tinggalkan apa yang kita sedang buat dan terus pergi kepada perkara yang paling Allah cintai, itu solat pada waktunya. Dan saya nasihat diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita saling menasihati, sama-sama kita menjaga solat kita. Jangan, moga-moga Allah SWT jauhkan kita termasuk daripada orang yang adha'us solat, daripada generasi atau kumpulan manusia yang mencuai, yang melalaikan solat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Moga-moga Allah terima taubat kita bertaubat kepada Allah SWT. Banyak kita telah melakukan kesalahan terhadap solat kita, terhadap Allah, terhadap agama kita, dan terhadap ibu bapa kita, terhadap kaum keluarga kita, masyarakat kita, kawan-kawan kita, jiran kita. Allah Akbar. Banyak sekali tuan-tuan dosa yang kita lakukan. Kita mohon agar Allah SWT menerima taubat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.